Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Saya kasihi Tuan Imam, saya kasihi barisan pengurusan Masjid Siti Alam, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama pada malam ini dalam rumah Allah yang selalu indah ini. Insya-Allah penuh dengan rahmat dan banyak keberkatan yang Allah turunkan kepada para jemaah yang hadir pada malam ini. Jadi untuk pengetahuan para jemaah, saya baru memulakan kuliah ini, kuliah yang pertama, ya, jemputan yang pertama, bermula pada tahun 2023, ya. Nama seperti mana disebut oleh Imam tadi lah, Ustaz Hafiz. Jadi tajuk kitab yang kita akan bincangkan sepanjang saya berada dalam kuliah ini ialah Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sebagai permulaan, kita tengok apa kata pengantar dan mukadimah dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita dapat menghayatinya dan insya-Allah kita dapat beramal dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb setiap semesta alam. Dialah zat yang menggenggam nyawa setiap makhluk. Tanpanya bumi serta seisi alam ini akan binasa, kerana dialah yang meletakkan segala sesuatu sesuai dengan bahagian dan fungsinya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana berkat baginda kita dapat mengetahui jalan yang mulia. Semoga kita mendapat syafaat baginda dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah dalam kata pengantar. Mudah-mudahan kita ini mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab ini dan kita beramal dengan apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini, ya, dalam kita melaksanakan akhlak, ya, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikran dar. Asyad ayat 46. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang murni, iaitu sifat sentiasa mengingati negeri akhirat. Ini Allah Ta'ala beri pujian kepada hamba-Nya, ya, hamba-Nya yang sentiasa mengingati negeri akhirat. Jadi Allah jadikan mereka yang sentiasa mengingati di akhirat itu suci bersih. Kerana bila seseorang itu ingat kepada hari akhirat, dia menyedari bahawa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Kita dan Allah satu-satu, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhirat itu ialah hari yang penuh huru-hara, di mana hari itu ialah hari kebangkitan. Hari itu ialah hari timbangan amal. Hari itu adalah hari di mana kita mendapat suratan amal kita, sama ada daripada sebelah kanan atau sebelah kiri, dan yang paling dahsyat sekali daripada belakang. Dan hari itu juga kita melalui titian.
Kalau kita berjaya melepasinya, insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba Allah yang sentiasa mengingati negeri akhirat, iaitu hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh huru-hara. Hari yang di mana anak tidak mengenal bapa, bapa tidak mengenal anak, suami tidak mengenal isteri dan sebagainya, kerana masing-masing sibuk memikirkan apakah nasib mereka untuk melalui 3 perkara tadi, ya, diberi suratan amal, melalui hisab, timbangan, dan melalui titian itu, ya. Jadi sesiapa yang sentiasa mengingati negeri akhirat, ya, hatinya bersih kerana dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan dosa, takut untuk melakukan maksiat, dan dalam masa yang sama dia melakukan banyak perkara-perkara kebajikan, amal soleh yang diajar dalam Islam, agama yang kita kasihi ini, ya. Rasulullah SAW memberi wasiat. Apa wasiat Rasulullah SAW? Ya, mudah-mudahan kita menghayati wasiat Nabi. Apa wasiat Rasulullah? Rasulullah berwasiat kepada umatnya agar selalu mengingati akhirat. Dunia yang kita lalui ini sifatnya sementara, tidak kekal. Sebaliknya akhirat itu adalah dunia yang, alam yang baru yang kekal abadi, abadan abada. Dunia ini sifatnya sementara. Dunia penuh dengan hiasan, dunia penuh dengan perlombaan, dunia penuh dengan tipu daya. Kalau kita menang, kita suka. Kalau kita kalah, kita sedih. Ya, itu dunia. Tapi kalau kita berjaya di hari akhirat, kita tidak ada rasa sedih. Kita akan rasa gembira, rasa seronok, ya, merasai nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah mengingatkan kita agar selalu mengingati akhirat. Sebab apa? Dengan mengingati akhirat, seseorang dapat melawan kehendak dan keinginannya untuk menurut hawa nafsu. Manusia ni satu perkara yang kadang-kadang kita menang, selalu kita kalah, ialah bertarung dengan nafsu, ya. Nafsu ni tak ada umur. Dia dah tua ke, dah berumur ke, nafsunya ada, ya. Nafsu macam-macam nafsu lah. Nafsu nak bercantik-cantik, nafsu nak berhias, nafsu nak makan, nafsu nak tidur, macam-macam nafsu ada, ya. Bukan ada saja pada kanak-kanak atau remaja, tetapi juga ada pada orang yang telah lanjut usia, mereka itu ada nafsu. Jadi nafsu itu tidak ada umur, ya, tak ada umur. Umur kita boleh tahu, tengok IC, lahir tahun berapa, ada umurnya, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi nafsu tak ada umur. Dengan nafsu itulah, walaupun dia sudah berumur, tapi tamak dia semacam juga macam orang muda. Walaupun dia sudah berumur, nafsu serakahnya sesetengah daripadanya juga seperti orang muda, sedangkan dia sudah berumur, sudah berusia, ya. Jadi benarlah bahawa nafsu itu tidak mengenal umur dan tidak mengenal usia. Satu, ya. Jadi orang yang mengingati akhirat itu, pertama, dia dapat melawan kehendak nafsunya. Jadi tuan-tuan datang ke rumah Allah ini, sebenarnya tuan-tuan telah berjaya melawan hawa nafsu. Nafsu ni, tuan-tuan, ya, kalau kita buka kitab Imam Al-Ghazali, dia ada beberapa karakter dia, sifat dia. Sifat nafsu pertama, bersenang-senang. Kita senang dalam masjid ke, senang di rumah ke, senang ngeteh ke, senang ngetum ke, di mana? Senang nyembang di warung ke dan sebagainya. Tentulah dari segi fitrahnya manusia suka sembang, di kedai, di warung, di mana sebagainya. Dalam masjid ni haus, lapar, dahaga, sakit lutut dan sebagainya, ya. Tu nafsu dia suka bersenang-senang. Jadi bila kita melayan nafsu nak bersenang-senang, maka rumahlah tempatnya lepak, tengok cerita Jepun, tengok cerita Korea,
tengok filem Netflix dan sebagainya bersenang-senang. Jadi tuan-tuan datang ni, saya ucap tahniah kerana tuan-tuan telah berjaya melawan bersenang-senang tu. Yang kedua, sifat nafsu yang kedua tu suka bertangguh. Alah besok lah, alah nantilah, alah lusa lah. Ni hari weekdays ni sibuk, hujung minggu lah, sampai hujung minggu sibuk juga. Ada jemputan kahwin lah, rumah saudara mara lah, ada kenduri lah, ada itu, tak buat juga. Jadi nafsu ni bertangguh-tangguh. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, saya ucap tahniah. Itu nafsu, ya. Dunia tidak akan indah bila kita mengingat akan siksa neraka. Ya. Dunia ni apa tuan-tuan? Apa yang kita lihat dalam pandangan umum, ya. Dia katakan 3 T tu. Tahta, wanita, harta. Bila dapat tahta, dapat kuasa, dapat pangkat, dapat gelaran, dia sukalah. Tapi pokoknya berapa lama dia suka? Kalau dia seorang pegawai kerajaan, sampai umur dia bersara, habislah. Mungkin masa dia bersara, dia jadi itu, jadi ini, sampai kepada jusa, sampai kepada ketua pengarah, sampai kepada usaha, macam-macam lah jawatan, ya. Bila bersara, orang tak kenal pun tuan-tuan. Kalau orang pesara duduk sebelah pemandu dia, katalah dia pemandu, sama je tuan-tuan, ya. Begitulah, ya. Kalau dia seorang pekerja, seorang kaki tangan, bila dia dah bersara, hilanglah nikmat dunia yang dicari, yang dikejar, berempas-pulas, hilang. Orang yang cantik, masa dia cantik, banyak peminat, ya, banyak yang friend dia, banyak likes dia, banyak follower dia. Tapi berapa lama? Tak lama kemudian, bila dia ada sesuatu kes atau skandal yang sama sengaja atau tak sengaja, dah merudum. Jiwanya pun sudah tak seronok, hatinya resah, gelisah dan sebagainya. Itulah dunia, ya. Sekejap saja. Kalau kita dulu muda, dah tak berapa muda dah, lepas tu jadi tua. Masa muda seronok, ya? Ramai peminat, boleh makan itu, makan ini, melancong sana, melancong sini, buat itu, buat ini. Tetapi dia ada had dan limit dia, ya. Itulah yang dinamakan dunia, iaitu sifatnya tidak kekal. Sebab itulah bila kita tak dapat dunia, ya, pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan ditangisi duniamu yang hilang. Bila kita tak dapat dunia itu, Sayyidina Ali pesan, jangan ditangisi, jangan merintih, jangan ditangisi, ya. Mengingat di akhirat adalah perbuatan yang mencetuskan sifat-sifat mulia, ya. Kita ni membincang tentang adab. Adab itu tentulah kita beramal dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi pencetus kepada sifat-sifat yang mulia itu adalah mengingati akhirat. Simple aja tuan-tuan. Bila kita ingat akhirat, kita ingat dosa, pahala. Amalan kita akan dihisap, ditimbang, mana yang baik, mana yang buruk. Kita tak boleh buat sesuka hati kerana kita akan menghadapi satu saat, iaitu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Bila mati, matinya manusia bukan seperti matinya haiwan, bukan matinya pokok. Mati yang akan dibangkitkan semula. Bila bangkit semula, nak pergi mana? Tentulah kita akan balik kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa Allah. Apa yang kita nak bawa? Kita jumpa Allah tak bawa kemasyhuran kita, tuan-tuan. Kita jumpa Allah tak bawa dunia kita. Kita jumpa Allah tak bawa harta kita. Tapi kita bertemu Allah bawa hati yang salim, takwa, iman, amal soleh. Itulah yang kita bawa untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita amal kita banyak, ada ilmu, ada keikhlasan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah mulialah kita nanti menghadapi kematian, mulialah kita di alam barzakh, dan insya-Allah mulialah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apakah contoh sifat-sifat mulia yang dikarang dalam kitab ini? Iaitu seperti jujur. Kalau dia ingat akhirat, dia takkan menipu, dia takkan mengelintung orang, dia akan bercakap yang jujur, dia tidak bohong. Kemudian amanah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Isteri amanah, anak amanah, harta amanah, pangkat amanah. Bila amanah tu kita kena beri hak dia. Harta tu amanah Allah, ada hak dia. Kita infakkan, kita keluarkan zakat, membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat orang-orang yang mengingati akhirat. Sebab dia percaya bila dia menjadi orang yang amanah, bila nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah tanya tentang beberapa sifat amanah yang kita laksanakan dalam hidup ni, kita ada jawapan. Kemudian apa lagi? Pemaaf. Benda yang paling payah tuan-tuan dunia sekarang ni ialah memaafkan kesalahan. Yang ada ialah sifat dendam. Sikit-sikit saman, contohlah ya, sabar malulah, sabar itulah ya. Tak pernah nak sama-samalah dunia sekarang kan, ada mahkamah, ada apa sebagainya. Tapi kalau kita ada sifat pemaaf, itu lebih baik ya. Ahli syurga itu ya, Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ahli syurga itu kebanyakannya siapa ya Rasulullah? Ahli syurga itu ialah kebanyakannya orang-orang yang ada sifat pemaaf. Jadi kalau isteri kita buat silap, maafkan saja. Anak kita buat silap, maafkan saja. Kawan-kawan kita buat silap sikit-sikit, maafkan saja. Orang tergesil kereta kita sikit je jalan, maafkan saja. Tak pernah nak bertumbuk, nak bergasak tiba jalan ya, sikit punya hal, calah sikit saja. Bergaduh bukan main tuan-tuan, langsung tak ada sifat pemaaf ya. Kemudian orang yang sentiasa mengingati akhirat juga ya, dia ingat kehidupan selepas mati, dia tidak akan mensia-siakan hidupnya. Allah beri kita modal. Modal ialah hidup. Macam-macam modal Allah Ta'ala bagi. Allah bagi modal, maknanya modal umur, modal harta, modal sihat. Semua itu modal ya. Dan modal itu kita jana modal itu supaya kita mendapat keuntungan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Siapa tu orang yang rugi? Allah dah jawab ya, wala asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kita lalui masa tuan-tuan, masa kanak-kanak apa kita buat, masa remaja apa kita buat, masa dewasa apa kita buat, dah meningkat usia apa kita buat. Semua itu kita kena, kalau kita perhalusi ya, orang yang takut kepada atau mengingat hari akhirat, dia akan beriman dan beramal soleh. Dia tidak mensia-siakan hidupnya ya, berlalu masa begitu saja tanpa buat sesuatu yang berfaedah untuk diri dia, untuk masyarakat dia, untuk agamanya, untuk negaranya dan sebagainya ya. Jadi dia tidak akan mensia-siakan hidupnya di bumi ini untuk berbuat yang sia-sia, apatah lagi berbuat kemungkaran ya. Jadi orang-orang yang mengingati akhirat itu akan merasa rindu untuk balik kampung. Kampungnya ialah kampung akhirat. Diteringat saja akhirat. Macam kita lah, ingat pada mak kita, bila cuti je kita teringat mak kita, kita pun balik, teringin nak balik kampung. Kalau teringin anak kita di asrama ke atau di mana-mana ke, dia belajar ke, teringat kita pun nak bertemu dengan dia. Begitu jugalah dengan bila kita banyak mengingatkan tentang akhirat, maka kita trigger ya, terdorong sangat kuat, termotivasi untuk bertemu Allah, bertemu. Jadi untuk pertemuan itu tidaklah kita bertemu dengan sia-sia, tapi kita bertemu Allah dengan membawa bekalan
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, iaitu hari yang tidak ada apa-apa maknanya harta dan anak pinak, iaitu hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, ya, harta kita, rumah kita, apa semua itu tidak ada makna, melainkan mereka yang bertemu Allah dengan membawa hati yang sejahtera, iman, takwa, amal soleh, itu yang laku, yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kejar dulu masa kita hidup, semuanya tinggal. Semuanya tinggal. Semoga kita tidak menjadi orang yang menyesal dengan kita merayu kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, Rabbana absarna, sekarang baru aku nampak siksanya orang duduk dalam neraka, dengan siksaannya, dengan minuman panasnya, dengan berbagai-bagai siksaan. Ya Allah, sekarang baru aku nampak. Wasami'na, sekarang baru aku dengar betapa ahli neraka itu menjerit-jerit, melolong-lolong, minta tolong, lepaskan aku, lepaskan aku. Dan dia kata apa kepada Allah? Farji'na, kembalikanlah aku. Boleh tak nak balik semula kat sedia alam ni? Contoh, kalau duduk sedia alam lah, kalau duduk sealam, boleh tak nak balik semula sealam? Nak balik macam mana tuan-tuan? Kita dah mati. Kalau kiamat dah habis dah dunia. Kalau boleh cakap kedai, ya hang nak balik sealam nak buat apa? Hang nak balik kampung mana? Farji'na, kembalikan aku. Kerana apa? Nak amal salihan, aku nak beramal soleh, aku nak jadi orang baik, aku nak jaga mulut aku nak jaga pandangan aku nak banyak sedekah, aku nak banyak buat kebajikan pada mak bapak aku nak buat kebajikan untuk negara aku, untuk agama aku. Inna muqinun, sekarang baru aku yakin. Dulu aku tak yakin. Ya ke? Ya ke? Ya, Quran kata jangan was-was, jangan ragu-ragu. Kita ragu-ragu juga. Ya? Allah dah ingatkan Quran itu tiada keraguan. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi. Ya, inilah Quran yang tidak ada keraguan padanya. Jadi apa yang tercatat dalam Quran, sama ada seluruhannya, larangannya, syurga, neraka, semua itu tidak ada keraguan. Jadi janganlah kita merasa ragu-ragu di atas apa yang dicatat dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi pengarang kitab ini kata, buku ini atau kitab ini merupakan kumpulan-kumpulan akhlak Rasulullah dalam berinteraksi dengan para sahabat dan juga musuhnya. Jadi tuan-tuan boleh datanglah kalau nak dengar sampai khatam kitab ni hari Khamis minggu pertama setiap bulan. Kalau ada kelapangan lah. Tak ada kelapangan tu macam mana kan, tak ada lapang lah. Kalau ada kelapangan tu silalah je sampai khatam kitab ni. Ya. Kemudian pengarang kitab ini telah membawa satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji bukan sebarang puji. Jadi pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kalau kita jumpa kawan kita, kau ni baik betul lah, dia seronok. Kau ni sahabat yang bagus lah, kita seronok. Kalau kita ada anak, kata anak ni, kau ni anak bapa, anak abah, anak yang paling baik akhlaknya. Kalau kita ada isteri, kita kata isteri kita ni akhlak, kau ni memang akhlak yang cukup baik, dia seronok. Pujian itu daripada bapa kepada anak seronok, masyarakat kepada kita rasa seronok. Ini lebih-lebih lagi pujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang memuji akhlak Rasulullah sebagai akhlak yang sangat mulia. Jadi bila akhlak Rasulullah itu diisytiharkan oleh Allah sebagai
akhlak yang mulia, maka kita ambillah akhlak Rasulullah itu sebagai model, sebagai contoh. Di rumah apa modelnya, di tengah jalan apa modelnya, dengan kawan-kawan apa modelnya, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan akhlak ni antaranya ialah nasihat yang paling berharga, iaitu menghiaskan diri kita dengan akhlak yang mulia. Sebab itulah Sayyidina Ali dia berpesan, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik hadiah seorang bapa kepada anaknya. Agak apa tuan-tuan? Kita ada anak, apa hadiah yang sebaik pada anak kita? Di setiap bapa tu macam-macam lah. Ada dibelikan motor, dibelikan kereta, dibelikan handphone, dibelikan komputer, dibelikan kasut mahal, dibelikan baju mahal, macam-macam lah, gantung pada fikrah bapa dia. Tapi Sayyidina Ali kata sebaik-baik hadiah seorang bapa kepada anaknya ialah mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Berat tuan-tuan. Kadang-kadang kita latih anak kita dengan akhlak dendam. Kita ada jiran, contoh, ya, rumah kita ada jiran, pagar, tiba orang sebelah baling sampah kat rumah kita. Kata, "Bah, orang sebelah baling sampah, bah. Kau ambil, kau baling je kat rumah dia." Bapa dia mendidik anak tu. Apakah itu akhlak yang baik? Jadi kalau bapa dia nasihat anak dia, sabar je lah. Ya, sabar je lah. Besok dia buat lagi, besok dia buat lagi. Sabar je. Kalau bapa dia ada ilmu, dia akan nasihat anak dia. "Wahai anakku, bapa dah mengaji lah dekat masjid Setialam ni. Rasulullah kata kebahagiaan manusia ni ada beberapa ciri yang dia dapat. Yang pertama ialah isteri yang solehah. Engkau tak ada isteri lagi. Yang kedua, kenderaan yang bagus. Kenderaan apa bagus tak? Kalau kau berjalan sana, berjalan sini, seronok tak? Seronok. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, rumah yang lapang. Rumah apa? Lapang tak? Lapang. Lapang macam mana tu? Aman, damai, tak bergaduh, tak selisih faham. Satu lagi abang nak beritahu, iaitu jiran yang baik. Jiran yang baik. Sekarang kita dapat jiran tak berapa baik, sabar je lah. Orang yang sabar, balasannya syurga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, balasannya surga. Kita latih hadap kita. Itulah contoh bagaimana hadiah yang terbaik seorang bapa kepada anaknya ialah mendidik mereka dengan akhlak yang baik, pemaaf, sopan santun, tidak gelojoh. Itulah peranan seorang bapa yang baik. Ya. Baik, kita masuk terus pada bab yang pertama. Ada masa lagi, dalam lebih kurang 20 minit belum azan. Bab yang pertama yang disentuh dalam kitab ini ialah bab rendah hati. Satu daripada akhlak yang mulia yang dibincangkan dalam kitab ini, iaitu bab 1 ialah rendah hati ataupun tawadhu'. Lawan rendah hati, lawan tawadhu', sombong. Kalau Melayu cakap apa? Hidung tinggi. Berapa tinggi hidung tak tahu. Ada boleh ukur tak tuan hidung kita berapa tinggi? Orang ni hidung tinggi lah. Kasut tu tinggi ada, orang tinggi ada, pangkat tinggi ada, hidung tinggi. Itu dah budaya kita lah. Ya. Baik. Amalan suci, amalan mulia yang dipraktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bersumber kepada Al-Quran. Ya. Sumber akhlak Nabi ialah Al-Quran. Amalan mulia ini telah membentuk karakter atau personality yang tersendiri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan baginda. Sayyidatina Aisyah pernah ditanya orang tentang akhlak Nabi. Macam kita lah kan, ada kawan baik tanya, perangai suami kau kat rumah macam mana?
Kalau isteri yang soleha, kalau dia melihat ada perangai buruk suami dia, contoh, dia akan tutup. Kalau dia tanya isteri kita, isteri yang jenis macam ni, yang tak berapa ya, perangai lelaki aku tidur mendengkur, contoh kan, macam-macam bunyi ada, bunyi kerbau ada, bunyi itik ada, bunyi lembu ada. Jadi sepatutnya itu tak apalah cerita pada orang ya. Itu contoh cerminan akhlak yang tidak baik. Tapi bila orang bertanya dengan Aisyah tentang akhlak suami dia, iaitu akhlak Nabi, maka Aisyah jawab balik soalan tu, pernahkah kamu membaca Al-Quran? Macam mana akhlak Nabi? Lepas tu Aisyah jawab, pernahkah kamu membaca Al-Quran? Orang itu menjawab, pernah. Aisyah selanjutnya berkata, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Apabila akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber daripada Al-Quran, maka sifat rendah diri, bab satu ni kita bincangkan, maka sifat rendah diri yang memancar daripada diri baginda adalah berasal daripada sumber Al-Quran. Rasulullah adalah manusia yang dermawan. Aku tanya diri kita ni dermawan ke tak? Atau lokek, atau bakhil? Ya, mudah-mudahan kita tak masuk orang yang bakhil lah ya. Muda-muda panggil bakhil ya. Tua sedikit kedekut, dah pergi haji dapat haji bakhil ya. Tu Piramli punya filem ya. dapat apa? Haji bakhil. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang bakhil, jangan kamu sangka bakhil itu baik untuk kamu. Sebenarnya bakhil itu buruk untuk kamu. Di hari akhirat nanti, harta yang kamu bakhilkan itu akan aku kalungkan di leher-leher kamu. Bayangkan tuan-tuan, harta yang kita bakhilkan, dia gantung. Macam mana gantung tu, Wallahu alam. Satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagi mereka yang ada sifat bakhil. Mudah-mudahan sifat itu tak adalah di kalangan kita semua. Nauzubillah tuan-tuan. Jadi Rasulullah SAW manusia yang dermawan. Kita ambil sifat ni, dermawan. Di mana nak bermula? Mula dengan ahli keluarga kita, pada isteri kita, pada anak kita, pada adik-beradik kita, pada kawan-kawan. Sekali belanja makan, tolong, itu dermawan ya. Datang ke masjid, tempat tabung tu, masuk dalam, ikutlah kawan-kawan masing-masing, RM1, RM10, RM5 dan seumpamanya, bergantung kepada kemampuan ya, kemampuan masing-masing. Kalau kita ni gajah, padan dengan gajah lah, anak besar. Kalau kita kambing padan dengan kambing lah ya. Kalau kita ni ayam, padan dengan ayam lah ya, apa kita nak bagi ya. Jadi baginda ini hatinya di samping manusia yang dermawan, pemurah ya, kita kena latih diri kita tuan-tuan dengan sifat-sifat dermawan ya. Bila tengok orang tu rasa-rasa belah kasihan, bantu dia ya. Kita mulakan dengan yang kecil-kecil, akhirnya akan menjadi satu sifat kita, perangai kita. Rasulullah mempunyai hati yang lembut dan tindak tanduknya sangat bersopan. Kita cek diri kita ni lembut ke kasar? Bukan mak lembut je, mak lembut lain. Nanti itu ya, itu mak lembut, lemah lembut. Contoh kalau kita beli satu-satu barang, katakan orang tu bagi, terima kasih, lembut dah tu. Taklah kata terima kasih, kasarnya bunyi kan. Ataupun baling itu je ya, campak aja gitu. Kita beli sesuatu pada anak kita, kita campak saja. Beli sesuatu pada isteri kita, kita baling aja. Itu tak betul tuan-tuan ya. Jadi kita hendaklah
bertindak, hati kita lembut, boleh ditegur, mendengar bila dilarang. Jangan macam lagu dalam apa? Lagu apa tu? Nona zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Ada lagu lama-lama lalu tuan-tuan ni. Jadi kita ni kalau tak boleh ditegur, tak boleh dilarang, maknanya hati kita keras. Ya, hati kita keras. Baginda ramah terhadap keluarganya. Kita ambil satu baris demi satu baris tuan-tuan. Ya, secara berbetim ni, patah-patah perkataan ni. Ya, kita ramah tak dengan ahli keluarga kita? Sembang dengan ahli keluarga, dengan bapak kita, mak kita, adik-beradik kita, anak kita, atau diam je kat rumah? Ada bahayanya kalau ibu bapanya diam saja di rumah, anaknya diam. Jadi kalau kita ada anak kecil, baby, kalau mak bapak je diam je, anak tu lambat nak pandai bercakap. Kalau mak bapak dia peramah, ya, suka bercakap dengan anak dia akan cepat belajar, boleh bercakap dengan cepat. Ya. Jadi poin kat sini ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramah terhadap keluarganya. Jadi waktu kita makan bersama keluarga, sembanglah. Sama ada makan di rumah ke, makan di kedai makan ke, di restoran ke, kita bersembang. Masalah sekarang tuan-tuan, trend sekarang ni bila kita duduk saja, dia datanglah benda plastik ni. Dia pergi tempat cermin mata je. Masing-masing WhatsApp lah, tengok macam-macam lah handphone. Dan isteri bercakap, dia tak layan pun, dia tengok handphone ni. Sebaliknya begitu juga. Bila sambil bercakap, isteri pun tak tahu je. Itu baik tak usah keluar makan kat rumah je. Ya. Kalau tuan-tuan rajin dah buat kajian, kalau rajin duduk satu restoran atau kedai makan dan sebagainya, cuba tengok meja yang ada family, meja A, meja B, meja C. Ada tak mereka saling berkomunikasi antara pasangan dan ahli keluarga? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, satu yang malam lah. Masing-masing menikmati makanan sendiri, tak bercakap, tak bersembang, ya, bad mood dan sebagainya. Jadi seorang bapa sebagai ketua keluarga mestilah ada sifat ramah, tegur. Kalau anak nak ke mana, nak ke mana, bagi tahu, tanya, jangan diam aja. Ya, apa yang anak kita lakukan, isteri kita lakukan, yang kita bertanya bagi seorang yang ramah. Orang yang baru mengenali Rasulullah SAW berasa gerun kerana kewibawaannya, ya? Namun setelah lama bersamanya, mereka akan mencintainya. Jadi ramahnya Nabi ni tuan-tuan, bila dia jumpa dengan sahabatnya, baru kenal, macam dah kenal bertahun-tahun. Kalau kita boleh amalkan ni, ada sifat yang baik. Ya, kalau kita berniaga, ada sifat tu, perniagaan kita bagus. Kalau kita agent insurans, contoh, kita punya produk tu bagus, ramah. Ya, tapi janganlah kerana semata-mata bisnes saja. Kita keluar daripada kelompok tu, amalkan dalam kehidupan kita. Ya, jadilah seorang yang peramah, bercakap dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, seolah-olah kita sudah lama berkenalan dengan mereka. Sifat mulia yang ada pada diri baginda dirasai oleh isteri-isteri baginda sehingga mempengaruhi kepribadian baginda. Sehingga ada orang berkata, watak isteri itu ialah cerminan pribadi suami. Tuan-tuan boleh setuju, tuan-tuan boleh tak setuju, terpulanglah. Tapi ada orang berkata, ya, watak isteri itu adalah cerminan watak suami. Nak test senang aja. Tuan-tuan sekali satu masa naik kereta, kalau yang masih bekerja, kawan-kawan sepejabat, perempuan tu bawa kereta, dia brutal ke tak brutal ke, cuba tanya dia, kau ni bawa kereta macam ni, siapa ajak? Aku ikut suami aku je. Dia follow suami dia. Kalau suami dia suka
cucuk apa dia cucuk kan istilah sekarang kan, follow rapat dah. Bila dia bawa kita, dia ikutlah macam suami dia. Ada orang berkata begitu, benar tak benar? Tuan-tuan boleh ambil kenyataan saya ni, boleh test dekat lapangan sama ada benar atau tidak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, ini hanya satu hipotesis saja, tapi boleh diuji. Ya, kalau orang buat kajian ni boleh diuji apakah benar. Mungkin ada 50 orang yang kita jumpa, 30 orang ada karakter macam tu. Yang 20 tu tak ada. 1% tu tak ada lah. Maknanya kajian kita tu valid dah tu. Ya, ada kebolehpercayaan yang tinggi bahawa karakter isteri itulah cerminan kepada watak suami. Ya. Jadi suami-suami itu tampilkanlah watak-watak yang baik, ya, dalam perkataan yang mudah, isteri adalah fotokopi watak suami. Anak-anak juga fotokopi watak keluarga. Anak-anak juga fotokopi, fotostat, ya, fotostat watak mak dan bapa dia. Ya. Itulah perkaranya yang saya katakan tadi sebagai mukadimah kita, rendah diri, rendah hati, sifat tawaduk kita sebagai sifat mulia dengan isteri seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi tuan-tuan, tentang tawaduk ini, sikap tawaduk ini adalah lawan kepada sikap sombong. Manusia ni dua watak ni berjalan. Orang yang tawaduk, dalam masa yang sama ada orang yang sombong. Tawaduk adalah sebahagian daripada akhlak yang mulia, sedangkan sombong adalah sifat yang tercela. Bila tercela ni maknanya orang tak suka. Orang tak suka dengan kalau kita ada sahabat yang sombong. Kalau kita ada jiran yang sombong, orang tak suka. Tapi orang akan suka, sahabat akan suka, ya, manusia akan suka kepada hamba Allah yang ada sifat merendah diri, sifat tawaduk, iaitu tidak ada sifat sombong. Ya.
InsyaAllah sebagai rumusan kuliah kita pada malam ini, saya membincangkan tentang bab kata pengantar dan mukadimah daripada kitab ini. InsyaAllah pada bulan depan kita masuk dengan lebih dalam apa yang akan dibincangkan dalam kitab ini. Ada dua perkara yang saya nak berpesan pada diri saya dan para jemaah yang dirahmati Allah, iaitu wasiat daripada Rasulullah SAW supaya kita sentiasa mengingati akhirat. Jadi bila balik rumah, isteri tanya, anak tanya, tadi abah pergi masjid, apa oleh-olehnya? Abah dapat tapau hari ini, tapau daripada Rasulullah melalui nasihatnya dalam kitab tu, sentiasa mengingati akhirat. Apa kelebihannya? Bila kita mengingati akhirat, kita takut buat dosa. Bila kita mengingati akhirat, kita akan berlumba-lumba buat baik. Kenapa? Sebab hari akhirat itu ialah hari huru-hara. Hari kita akan bertemu Allah, menghadap Allah satu-satu. Jadi apa rumusannya? Wahai ayahku, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Itulah ikhtisar kita, rumusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan secara detailnya pembahagian bab ini secara mendalam insya-Allah kita akan bermula pada bulan hadapan. Jadi sekali saya berpesan, saya tidak wasiat Rasulullah, ni wasiat saya lah. Kalau nak sampai khatam ni, datanglah kalau ada kelapangan hari Khamis malam minggu pertama pada setiap bulan, kalau tidak ada arah yang melintang, insya-Allah. Sekadar itu saja pada kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Percayalah bahawa bila kita hadir dalam rumah Allah ini, kita didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Yang pertamanya, semoga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita mendapat keampunan daripada Allah. Tadi kuliah kita mula 7.45 sampai 8.35. Malaikat tu berdoa tak berhenti-berhenti. 3 benda tu. Berkatilah mereka, rahmatilah mereka, ampunilah mereka. Berkatilah mereka, rahmatilah mereka, ampunilah mereka. Kalau Pak Imam doa ada sampai 10 minit tuan. 10 minit tu kena cari tiang nak support kita punya. Dia mula bising apa panjangnya doa Pak Imam ni. Dah sampai Rabbana atina fid dunya, pusing lagi tak habis-habis. Tapi ni malaikat doa tak berhenti-berhenti. Sampailah kita meninggalkan majlis ini. Kalau tentu ada hajat nak keluarlah. Nak uduk ke ada tu masuk balik. Malaikat terus doa. Kalau keluar tu habis. Syaratnya ialah bila dalam majlis ilmu ni jangan kita bercakap perkara-perkara yang lagak. Maka doa tu kalau tangan kita
tutuplah, tak jadi doa lah. Buat kita bercakap benda-benda lawa, pasal bola lah, pasal itu lah, pasal ini lah, dan sebagainya, ya. Jadi fokuslah dengan kuliah. Tak kira saya ke sesiapa asatizah yang datang, fokus. Mudah-mudahan kita dapat 3 doa daripada para malaikat mendoakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.